Ini video yang part 2 tentang belanjawan fleksibel. So, video ni cikgu nak ajar laporan prestasi belanjawan fleksibel. Satu tajuk yang popular dalam exam semester 3. Okay, laporan prestasi belanjawan fleksibel. So, ini adalah satu laporan yang di dalaman, bukan untuk rujukan luar, tapi untuk rujukan dalaman perniagaan sendiri. Satu laporan dalaman yang membuat perbandingan. Di dalam laporan tu dia membuat perbandingan antara keputusan sebenar, the real outcome, dengan apa yang sudah dibelanjawankan pada asas aktiviti yang sama. So sebelum tu cikgu kata untuk mengetahui prestasi dan kawalan kos, kita kena bandingkan aktiviti tahap aktiviti yang sama. Jadi kalau kita jualan sebenar ialah 9,000 unit, jadi kita apa yang dibelanjawankan kita kena tukar kepada 9,000 unit. Then only we are making a fair comparison. Jadi kita untuk rujukan pihak pengurusan, jadi accountant perlu sediakan satu laporan untuk rujukan mereka. Jadi laporan ni kita panggil laporan prestasi belanjawan fleksibel. So di dalam laporan tu dia compare keputusan sebenar dengan apa yang sudah dibelanjawankan pada aktiviti tahap yang sama. Dan di dalam laporan itu juga adanya variance. So dari situ pihak pengurusan dapat mengguna laporan ni untuk kawalan dan penentuan penilaian prestasi. So ini dia kegunaan laporan di mana pihak pengurusan boleh guna laporan tu sebagai petunjuk yang realistik. Biar memang realistik, biar we're comparing pada tahap yang sama. Yang realistik kepada pihak pengurusan mengenai prestasi sesuatu jabatan. Jadi kalau kita compare pada tahap yang sama, kita dapat menilai prestasi sesuatu jabatan atau individu yang perlu dinilai bagi tujuan pengawalan kos. Selain daripada kita dapat menilai prestasi, kita juga dapat mengawal kos sesuatu proses pengeluaran. Jadi yang ni sebagai petunjuk yang realistik kepada pihak pengurusan mengenai prestasi sesuatu jabatan, dan juga kita dapat mengawal kos tentang proses pengeluaran sesuatu jabatan. So macam mana dia dapat mengawal kos ialah melalui variance yang ditunjukkan dalam laporan itu. So melalui variance yang signifikan, organisasi atau perniagaan dapat akan mengenal pasti apa sebab wujudnya variance ini yang tidak memuaskan itu. Jadi dari situ dia akan berusaha membuat pembetulan apa yang kelemahan yang ada. Jadi supaya matlamat organisasi dapat dicapai pada masa yang tepat, so inilah tujuan laporan. Asasnya ialah untuk membuat penilaian dan juga untuk kawalan kos, melalui variance yang ditunjukkan dalam laporan itu. So inilah dia format laporan. Format ini akan yang asas mesti ada nama syarikat atau nama jabatan kalau kita buat laporan tentang jabatan, dan tarikh laporan itu. This laporan is from untuk tempoh apa. So format yang asas mesti ada 3 kolom yang ni, belanjawan fleksibel yang ni, dan yang sebenar inilah variance. So yang ini mesti ada supaya kita tunjuk, kita compare pada asas yang sama. Jadi kalau jualan ialah 9,000 unit, jadi belanjawan fleksibel mesti sama dengan jualan yang sebenar. Jadi mesti juga 9,000 unit. So ini format yang asas.
Dan dia adanya kos yang berubah dan kos yang tetap. Dan format ini yang asas. Kemudian apa yang di dalam sini kadang-kadang kena kita ubahlah ikut soalan. Kalau yang ini, this format ialah tentang hasil jualan. So mesti adanya hasil jualan dan kos berubah, kos tetap, dan jualan tolak kos berubah is margin caruman, dan tolak lagi kos tetap dan you got untung bersih. So yang format ini dia sesuai dengan soalan kerana ini ialah laporan tentang hasil jualan. Kalau soalan ialah laporan tentang kos pengeluaran, dan tak adalah hasil jualan lah. Di sini ialah mungkin unit keluaran. Dari unit keluaran berapakah kos berubah, berapakah kos tetap. Jadi dia tak adalah margin caruman dan untung bersih. So it depends. Yang dalam yang ni kita kena adjust ikut soalan. Tetapi format yang asas mesti ada belanjawan and sebenar and variance. And di atas mesti tunjuk kalau ini adalah laporan tentang kos pengeluaran, jadi di sini ialah unit keluaran. Mungkin ini 10,000, 10,000. Mesti sama. Kalau ini ialah laporan tentang kos overhead saja, jadi mungkin di sini kos overhead boleh dinilai melalui jam buruh langsung kan. So di sini ialah jam buruh langsung yang sebenar mungkin ialah 5,000. So apa yang di dalam belanjaan fleksibel mesti 5,000. So this one is jam buruh langsung. So di sini ialah kos berubah overhead, kos tetap overhead, dan jumlah kos overhead. So format di sini kita kena ubahlah sikit mengikut soalan. Okay. So yang ni ialah tentang laporan tentang hasil jualan. So format is like that. Okay. So kita tengok kalau ini ialah hasil jualan, as I said, dia mesti asas yang sama 9,000 unit, 9,000 unit, dan hasil jualan kita di sini dapati apa yang dibelanjawankan adalah kurang daripada yang sebenar. So most probably yang sebenar kita dapat jual berharga yang lebih tinggi. So ini menyebabkan you dapat jual hasil dia lebih tinggi daripada yang budget. So definitely the variance is positive. Jadi memuaskan. Okay. Tetapi kalau you tengok dari segi cost, inilah utility berubah. Yang budget 5,000, yang sebenar ialah 6,500. So apa yang sebenar cost dia lebih tinggi daripada yang di budget. So it's negative. Okay, so dia become tidak memuaskan. So bila you letak memuas atau tidak memuaskan, you kena tengok adakah dia hasil atau cost. Kalau cost lebih tinggi, mestilah tidak memuaskan. Tetapi kalau hasil untung lebih tinggi, memuaskan. So you must be careful. So yang ini you boleh guna short form lah, MPM. Okay. Dan untuk tidak memuaskan, tak perlu letak kurungan. Tapi kalau you letak kurungan pun tak salah. Just that tak semestinya letak. Because tidak memuaskan sudah menunjukkan dia negatif. So ini ialah bahan langsung. So again, apa yang budget 3,000 tetapi sebenar 4,200. So dia negatif lah. Okay, apa yang cost dia lebih tinggi daripada yang di budget, jadi tidak memuaskan. Okay, ini tolak ini. So kalau kita perlu juga letak jumlah kos berubah. Kadang-kadang exam ada markah untuk ini. So setiap butir kena ada tunjuk. Okay, ada variance dia dan mesti ada biar ada markah. So untuk yang ni you tengok susut nilai kerana dia adalah kos tetap. Kita sudah belajar tak kos tetap arti dia tak kisah berapa dikeluarkan atau jual, dia kos dia sama. So dia 4,000, 4,000. Okay. Kecuali kalau ini tak ada apa yang dibudget dengan yang sebenar adalah sama. So tak ada perbezaan, you can letak dash atau kosong. Kalau you tak letak apa-apa, you hilang markah. Mesti letak dash atau kosong.
Dan tak perlu letak M atau TM kerana dia samakan. So tak ada puas, tak ada memuaskan, tak ada yang tidak memuaskan. Just a dash or kosong. Dan ini ialah penyeliaan. Okay, macam you bayar kepada gaji supervisor or that. So your budget 7,000 tapi sebenar 9,000. Okay, as I said, walaupun kos tetap katakan tetap, tetapi sebenar mungkin ada beza dengan apa yang dibajet. So di sini ada beza. Kalau ada beza, so tidak memuaskan, lebih tinggi daripada yang dibajet. So 2,000 tidak memuaskan. So kos tetap, walaupun cikgu kata adalah tetap untuk semua pengeluaran, tetapi sebenar mungkin adalah lebih tinggi. So you kena follow apa yang sebenar. So di sini sebenar sudah jadi 9,000. So adanya perbezaan varian 2,000 tidak memuaskan. So sama dengan kos berubah, kita perlu jumlahkan kos tetap. So jumlahkan, juga kena letak variance. Dan adanya kos berubah dan kos tetap kan. So kita letaklah jumlah kos. Okay, ini jumlahkan, ini campur ini, you got this. So sama juga setiap butil kena ada variance. Dan ini ialah hasil jualan kan. So hasil jualan mesti ada margin caruman dan juga untung bersih. So margin caruman tolak kos tetap, you get the untung bersih. Okay, ataupun pendapatan bersih. So again, ini adalah satu butil kena adanya variance. Okay, di sini dapati bahawa walaupun kos dia bertambah, tetapi secara keseluruhan untung dia masih bertambah. Okay. So soalan biasanya minta sediakan laporan prestasi. Kadang-kadang soalan tak letak nama laporan prestasi belanjawan fleksibel. Dia cuma kata laporan belanjawan fleksibel. So it's the same. Tak ada perkataan prestasi pun, actually erti dia sama. Tetapi kalau soalan kata sediakan belanjawan fleksibel, tak ada perkataan laporan. So ini ialah belanjawan fleksibel, bukan yang laporan. Okay. Laporan mesti ada belanjawan and sebenar and variance. That is called laporan. Tapi soalan kalau minta sediakan belanjawan fleksibel saja, that mean dia bukan laporan. So belanjawan fleksibel mean only this column saja. Okay, itulah beza dia, because ramai pelajar confuse with laporan belanjawan fleksibel dengan belanjawan fleksibel. So again, kalau dia laporan, this is laporan. Adanya belanjawan sebenar, adanya kolom belanjawan sebenar and kolom variance. Kalau dia belanjawan fleksibel saja, hanya this column saja. Tak ada dua kolom ini. Okay, this is very important. So soalan biasanya kalau minta sedia laporan prestasi belanjawan fleksibel, biasanya akan minta kita buat ulasan. So ini contoh ulasan. Jadi di sini cikgu bagi contoh, secara keseluruhannya prestasi syarikat adalah baik. Ini overall baik kerana margin caruman dan untung bersih syarikat telah bertambah. So refer to this one. So nanti you adjust sendirilah ikut yang ni. Okay, ikut apa yang dihendaki oleh soalan. So walaupun adanya tambahan dalam jumlah kos berubah dan kos tetap. Ini ulasan secara keseluruhan. Jadi kalau soalan tentang laporan kos pengeluaran, ini contoh ulasan kalau tentang laporan prestasi jabatan, kos pengeluaran. So you can say like that. Jabatan menunjukkan variance yang memuaskan untuk item apa, untuk kos angkutan ke, untuk promosi ke, untuk utility ke apa. Then lepas tu you kata memuaskan ialah kos apa, lepas tu you kata tetapi variance yang tidak memuaskan untuk kos apa pula. Contoh di sini kos utility dan bahan langsung. So that is ulasan secara keseluruhan kalau dia tentang kos lah pengeluaran. So
Lepas you sudah kata memuaskan, apa varian yang memuaskan dan apa yang tidak memuaskan. So you say secara keseluruhannya laporan ni menunjukkan secara keseluruhan adakah memuaskan, tidak memuaskan itu percentage is higher. Lebih item adalah tidak memuaskan. So you can say secara keseluruhan laporan tentang kos ini adalah di luar kawalan. So you see which one is better. If you memuaskan adalah banyak memuaskan, tidak memuaskan hanya sedikit, then you say terbaliklah, secara keseluruhannya laporan menunjukkan kos adalah di bawah kawalan. Okay? Kalau dia banyak yang tidak memuaskan, you say adalah di luar kawalan. So yang semua ini you kena adjust sendiri ikut soalan. Okay. Kadang-kadang soalan exam akan minta lepas you sudah bagi ulasan, dia minta kita bagi contoh cadangan, bagi cadangan penambahbaikan. Okay, biar ada yang tidak memuaskan kan. So macam mana kita nak betulkan keadaan ni. So you can say inilah contoh penambahbaikan yang you can cadang. So you can say menaikkan kecekapan pentadbiran. Mungkin kalau gaji dia tinggi, so you can maybe from here yang tidak memuaskan ialah tentang penyeliaan gaji pentadbiran. So you can say untuk betulkan ialah menaikkan kecekapan, meningkatkan kecekapan pentadbiran ataupun meningkatkan kecekapan penggunaan elektrik. Kalau ialah utility yang tidak memuaskan. So how you going to tambah baik? Meningkatkan kecekapan penggunaan elektrik, kecekapan penggunaan bahan tidak langsung. So you can use this word, meningkatkan kecekapan. Okay? Ataupun you can say mengambil langkah-langkah untuk penjimatan kos elektrik, kos utility dan juga penjimatan penggunaan bahan langsung. So this is the sample contohlah how you can bagi cadangan. Ataupun you can say memantau proses pengeluaran supaya tidak berlaku pembaziran dan penyalahgunaan bahan tak langsung dan buruh tak langsung. Ataupun kalau bahan mentah adalah variance negatif, so artinya kita boleh cadang membeli secara pukal. Okay, ataupun kita akan cadang membeli daripada pembekal yang memberi harga yang lebih murah. Okay. Jadi kalau secara keseluruhan tadi kata cost overhead dia adalah di luar kawalan, so you can say membuat perancangan semula tentang perbelanjaan cost overhead. So inilah contoh cadangan yang you can bagi dalam exam. So soalan juga suka tanya tentang perbezaan antara belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. So ini cikgu bagi 3. So kalau ini you boleh buat dalam bentuk jadual. So belanjawan statik, belanjawan fleksibel. Satu perbezaan yang ketara ialah statik disediakan pada satu volume pengeluaran. Kalau belanjawan fleksibel boleh untuk beberapa volume pengeluaran. Dan another yang perbezaan yang sangat jelas ialah dari segi tujuan penyediaan. So tujuan utama penyediaan sediakan belanjawan statik ialah untuk perancangan, okay, supaya kita dapat anggarkan berapakah jumlah perbelanjaan yang perlu for that tempoh. Dan juga tujuan utamanya juga supaya kita from the budget kita dapat menunjukkan matlamat perniagaan yang ingin dicapai. So biasanya ditunjukkan kepada setiap jabatan is the budget static. So every jabatan di dalam organisasi mengetahui apakah matlamat utama perniagaan. So from there mereka akan berusaha untuk mencapai matlamat itu. So this is belanjawan statik. Okay. Tetapi untuk belanjawan fleksibel, tujuan utama dia ialah untuk mengukur prestasi dan kawalan kos. Okay. Dia bukan nak tunjuk kepada setiap jabatan seperti belanjawan statik. So tujuan dia ialah untuk
nilai prestasi sesuatu jabatan dan untuk mengawal kos. Macam mana? Ialah dengan membandingkan kos sebenar dengan apa yang sudah dibajet pada tahap volume yang sama. So ini satu perbezaan yang sangat ketara dari segi tujuan penyediaan. Dan kerana tujuan ini ialah untuk merancang and to show apakah matlamat utama perniagaan yang ini dicapai, jadi dia adalah disediakan pada awal tempoh belanjawan. Sebelum belanjawan permulaan belanjawan itu disediakan pada awal. Untuk belanjawan fleksibel pula kerana dia untuk mengukur prestasi dan kawalan kos, jadi biasa disediakan pada akhir tempoh belanjawan apabila keputusan sebenar telah diperolehi. So ini ialah 3 perbezaan yang sangat ketara. Soalan juga kadang-kadang akan tanya apakah kebaikan atau kelebihan belanjawan fleksibel. So, satu kelebihan dia ialah dia boleh digunakan untuk menilai prestasi dan kecekapan operasi sesuatu jabatan atau organisasi. Dan poin kedua, belanjawan fleksibel kalau diguna bersama dengan analisis varian. Anda sudah belajar dalam semester 2. Okay, kita ada analisis varian tentang kecekapan borok, analisis varian tentang penggunaan bahan. So kalau belanjawan fleksibel diguna bersama dengan analisis varian, jadi dia adalah sangat berguna untuk kawalan kos. Okay, poin yang ketiga, boleh diguna untuk pembuatan keputusan. Belanjawan fleksibel is very useful to help in decision making kerana belanjawan fleksibel menunjukkan kelakuan kos yang bertindak balas dengan perubahan tingkat aktiviti. Di dalam laporan kita akan ataupun belanjawan fleksibel, kita bahagikan kos kepada kos berubah dan kos tetap. So from here kita tahu macam mana kos bertindak balas dengan perubahan tingkat. So from dia dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan. Okay. Dan poin yang keempat, boleh disediakan pada tingkat aktiviti yang berbeza. Belanjawan fleksibel as I said, boleh disediakan daripada beberapa volume tingkat pengeluaran. Jadi dia dapat selaras dengan tingkat aktiviti yang sebenar. So maka kita boleh pengukuran prestasi yang dibuat mengguna belanjawan fleksibel adalah lebih tepat daripada belanjawan statik. Poin yang last, belanjawan fleksibel memberi motivasi kepada jabatan atau individu dalam organisasi atau dalam perniagaan. Because untuk memperolehi penilaian prestasi yang baik, kerana mereka tahu prestasi mereka akan dinilai menggunakan belanjawan fleksibel. So from there, dia akan berusaha untuk supaya prestasi mereka adalah sangat lebih baik. When they know that mereka akan dinilai, so they will try. Dan belanjawan fleksibel ni akan mendorong mereka berusaha untuk mendapat penilaian yang lebih baik.